Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi. Pembangunan kluster industri terutama dalam sektor pembuatan di wilayah tengah perlu dijadikan inisiatif strategik Kerajaan Madani. Perdana Menteri berkata, ia bagi memperkukuh kedudukan negara sebagai hub pelaburan. Sewaktu mempengerusikan Mesyuarat Majlis Pelaburan Negara MPN bilangan 7 tahun 2024, Datuk Seri Anwar memaklumkan perkara itu antara yang telah disetujui secara dasar. Selain itu, beliau turut menekankan aspek kepentingan kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam mempromosikan wilayah tengah. Mesyuarat MPN juga bersetuju agar Perbadanan Produktiviti Malaysia meneruskan pelaksanaan inisiatif uji kaji peraturan bagi meningkatkan produktiviti dan kecekapan penyampaian peraturan di semua peringkat kerajaan termasuk pihak berkuasa tempatan PBT. KPDN sedang kenal pasti barangan yang akan disenarai dalam kategori barangan harga kawalan. Perkara itu akan diumumkan di bawah skim harga maksimum musim perayaan sempena Deepavali dalam tempoh terdekat. Pemantauan termasuk mengenal pasti jenis sayuran yang mendapat permintaan tinggi sepanjang perayaan berkenaan. Tidak lama lagi saya akan mengumumkan. Now dalam proses kita membuat engagement dengan industri untuk melihat, mengenal pasti apakah barang-barangan yang sesuai untuk kita masukkan dalam senarai harga, senarai barangan dengan harga kawalan pada musim Deepavali yang akan datang. Once finalized, saya akan umumkan kelak jenis-jenis barangan untuk tahun ini yang kita pilih, yang juga mendapat persetujuan daripada industri. KPDN bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan susulan aduan tentang potensi kenaikan harga barangan berkenaan. Bukan isu pembangunan berlebihan, itu reaksi Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berhubung kejadian tanah runtuh di Jalan E6 Taman Melawati. Beliau yang meninjau lokasi kejadian turut memaklumkan Jabatan Mineral dan Geosains telah mula menjalankan siasatan terperinci bagi memastikan kawasan berkenaan benar-benar selamat. Ataupun tanah-tanah yang berlaku gelongsoran ini adalah tanah hak milik swasta yang didaftarkan sejak sekian lama dan tidak ada kawasan pembangunan di tempat gelongsoran. Tapi di atas tempat gelongsoran ada projek kemajuan yang sedang dibina. JMG akan membuat siasatan lanjut dan memastikan agar kediaman-kediaman di bawah itu terus selamat sebelum kita benarkan penduduk-penduduk untuk pulang. Tidak ada sebarang kecederaan, tidak ada sebarang kematian yang dilaporkan daripada kejadian semalam. Sehingga polis mengesahkan tiada lagi pergerakan tanah di kesan berlaku. Kelang Kuala Langat, Sabak Bernam dan Kuala Selangor berdepan fenomena air pasang besar bermula hari ini hingga Ahad nanti. Bacaan paras air laut tertinggi bagi tahun ini dijangka berlaku esok iaitu pada 5.8 meter. Dan untuk perkembangan terkini kita bersama Zanariah Zainal Abidin. Silakan Zana. Baiklah Nurul, perkembangan terkini saya bawa ke anda mengenai fenomena air pasang besar yang berlaku di pesisir pantai barat Selangor yang melibatkan daerah Kelang, Kuala Langat, Sabak Bernam dan Kuala Selangor, di mana saya ketika ini berada di pantai Sungai Lang di Sabak Bernam. Bagi mengetahui situasi terkini, kita terus saja bersama dengan Tuan Samsul Ma'arif Saibani yang merupakan Ketua Bomba Zon 7 Sabak Bernam. Selamat pagi Tuan. Alhamdulillah, selamat pagi. Tuan, mengenai perkembangan terkini, situasi terkini air pasang besar di daerah Sabak Bernam ni bagaimana? Di daerah Sabak Bernam pada pukul 5 pagi tadi, sewaktu kita membuat pemantauan di waterfront BNO dan sekarang di Ban Sungai Lang. Jadi memang di Ban Sungai Lang ini didapati air laut melimpahi ban dan air laut masuk ke dalam parit di kampung lah. Begitu juga sewaktu di BNO tadi air melimpahi ke kawasan waterfront. Jadi ada beberapa kawasan di kawasan Sabak Bernam ini yang
turut ditenggelami oleh air pasang besar lah. Apa yang kita dapat lihat tadi Tuan, air dah melimpah ke kawasan penduduk kampung lah kan. Tiada sebarang pemindahan dilaku Tuan setakat ini kan? Buat setakat ni kita tidak dapat panggilan untuk memindahkan mangsa yang terperangkap ataupun rumah yang ditenggelami oleh air kerana ia masih diparas berjaga-jaga lah. Dan keadaan pun terkawal sebab daripada pemantauan bomba tadi yang memantau sekitar kawasan bahagian Nahoda Umar itu didapati air paras lantai sahaja. Dan di kawasan waterfront tadi memang air tinggi, tetapi dalam masa 1 jam air telah surut kembali dan keadaan bertenanglah. Seperti dijangka Tuan, kalau kita jangkakan air pasang pagi tadi pukul 5 lebih kurang 5.30 pagi kan, tapi ia naik lebih awal tu Tuan. Ya, mengikut ramalan Jabatan Laut, sepatutnya air pasang besar yang paling tinggi adalah pada pukul 5.38, tetapi kita sampai pada pukul 4.30 dan pada pukul 5 tadi air telah melepasi kawasan jalan di kawasan Ban dan juga kawasan waterfront. Jadi sebenarnya air paling tinggi adalah pada pukul 5 pagi tadi. Jadi begitu juga nanti pada petang ni dijangka pada pukul 4.30 hingga pukul 5 air pasang besar akan naik semula lah. Begitu juga berterusan sehingga hari Ahad nanti. So Tuan, hari ini 5.7. Besok merupakan paras air laut tertinggi untuk tahun ini 5.8. Mungkin Tuan sendiri nasihat kepada penduduk di sekitar pesisir pantai, terutamanya di Sabak Berendam ini. Okey, mengikut jangkaan Jabatan Laut memang besok adalah paras air yang paling tinggi iaitu 5.8. Pada hari ini adalah 5.7. Jadi alhamdulillah pada hari ini keadaan cuaca yang sangat baik, tidak ada angin, dalam keadaan yang tenang dan tiada hujan. Kita khawatiri sekiranya sewaktu air pasang besar ni naik, air hujan ataupun kampung dilimpahi oleh air hujan, maka ia akan menyebabkan tenggelam di kawasan kampung ataupun kawasan perumahan lah. Begitu juga sekiranya pada hari-hari berikutnya Sabtu dan juga Ahad, sekiranya ada ombak besar disebabkan angin laut, jadi ia akan mengakibatkan ombak akan masuk dan melepasi ban. Jadi itu akan mengakibatkan juga banjir di dalam kawasan kampung. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kami. Apapun kepada penduduk di kawasan pesisir pantai barat di negeri Selangor ini, perlu peka dan waspada dengan keadaan sekeliling apabila berlakunya fenomena air pasang besar ini. Untuk itu kembali bersama dengan rakan tugas. Silakan. Zana, terima kasih. Invest Selangor berhad menyasarkan 10 syarikat berasaskan sains hayat untuk menyertai program perkongsian makmal Selangor menjelang akhir tahun ini. Program itu bertujuan untuk merapatkan jurang antara industri dan akademik serta menggalakkan kerjasama yang mampu mengubah idea-idea inovatif kepada penyelesaian praktikal. Antara objektif program itu adalah untuk memperkasa aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Ia juga memberi akses dan kemudahan penyelidikan serta peluang untuk berinteraksi dengan pakar akademik terkemuka. Kebanyakannya yang menceburi bidang life science, biotech dan sebagainya. Mereka punya idea, punya kepakaran, tetapi mereka kurang peralatan dan sebagainya lah, memerlukan modal yang besar. Benda ni kadang dia memerlukan jangka masa yang panjang untuk menghasilkan sesuatu produk yang efektif lah, sama ada dari segi kebesaran produk itu, dari segi persijilannya, accreditation dan sebagainya, memerlukan masa yang panjang. Bantuan kewangan sebanyak RM5,000 bagi setiap projek tahun akan diberikan kepada syarikat-syarikat terpilih bagi mengurangkan sebahagian kos penyelidikan tersebut. Beliau berkata demikian pada pelancaran program perkongsian makmal Selangor dan sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor SIBS 2024 seri kedua. Serentak dalam sidang kemuncak yang sama, hubungan erat antara Thailand dan Malaysia terus diperkukuh dengan sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion Amerika menjelang 2027. We have a business matching section, pocket session activities that we can learn from each other from our best experience. And we also show us the cultural and cultural heritage. Everything is innovative, creative. So I think with this great potential and with the theme Unlock Trade Opportunities, Unleash Business Potential, Thailand and Malaysia can do even more and get even more closer.
Beliau berkata demikian pada perasmian Thailand Week 2024. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.